Bagi pada masjid, masjid nak buat apa? Nak buat tai, masjid nak buat dinding, masjid nak buat umum, surau nak buat umum. Kemudian paksi ni, paksi nak beli kursi, bagi contoh. Nak beli alat-alat LCD dan sebagainya untuk kegunaan kuliah dan sebagainya. Maka bila beli, untuk guna setiap minggu, selagi yang gunakan sambil untuk pahala kita digandakan. Sama pula bulan Ramadan. Bila kita bagi infak kepada tokoh, maka Allah menggandakan 70 kali ganda Allah. Betapa banyaknya sedekah yang kita berikan, ganjaran Allah sedekah yang kita berikan pada bulan Ramadan. Yang kedua, apa lagi? Yang kedua ialah ilmu yang bermanfaat. Ustaz, manfaat ni lah. Ya? Oh, bukan ustaz saja. Habis tu kami yang bukan ustaz tanya lah kami. Dah. Ilmu yang bermanfaat maksud dia ajak orang masak. Bila dia ajak orang masak ni dengan masak, dia tu boleh ajak orang lain masak. Dengan masak tu dia boleh bagi khidmat yang terbaik kepada suami dia. Dia boleh membahagiakan rumah tangga orang yang belajar masak tu. Bila masak, lelaki dia suka pada dia. Rumah tangga dia damai, alhamdulillah dan sebagainya. Itu juga ilmu yang bermanfaat. Bukan nanti benda yang ilmu agama saja. Ilmu dunia pun bermanfaat untuk akhirat juga disebut sebagai bermanfaat. Yang ketiga dia anak yang soleh. Bukan anak nama saleh. Anak nama saleh. Saleh Samsing kampung dusun. Bukan nama saleh, tapi nama soleh. Yang anak yang baik. Soleh ni mana baik? Apa dia mana baik? Maknanya baik ni ialah dia ni bila bertemu dengan mak dia, dia cium mak dia, dia salam dengan mak dia, dia cium mak dia. Betapa ramai manusia bila bertemu dengan mak dia buat tak tahu saja. Ataupun dia sembang kadang-kadang dengan kata-kata yang kasar. Dalam Al-Quran kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Allah perintah kita supaya tidak sembah melainkan Allah sahaja dan berbuat baik kepada ibu bapa. Ketika mana mereka tua atau salah seorang padanya ketua dan tua salah seorangnya, maka kamu jangan kata kalimah yang iris hati mereka. Uffin ni, mana rupanya bukan orang Melayu saja kata orang bangsa lain berkata Arab berkata ni uffin, satu kalimah uffin yang kata pun kepada mak dan ayah. Wala waqul lahum qawlan karimah, katalah dengan kalimah yang elok, kalimah yang sejuk dengar. Anak yang soleh. Sebab tu kadang-kadang anak soleh ni dia bermula daripada ibu bapa yang soleh. Ibu bapa yang soleh dia ajak anak dia. Bila anak dia masuk, salam orang lendik dan sebagainya. Ada orang tuan-tuan, dia ajak anak dia walaupun kecil tujuh, buat rambut macam anak sakso. Dia cukup tepi ni apa, cukup ni apa, atas ni cocok ada buah minyak apa, dia bubur apa nama? Gel. Bila buat gel cocok keras. Jadi kita tak sasa. Ya nak rasa kan orang ni. Kita pun cucu aku kan cucu rasa ni. Kan balik raya ni dengan pakai baju apa nama? Baju singlet dan dengan pakai seluar atau seluar pendek dan sebagainya. Kan? Jadi anak-anak ni kita dengan arah dengan diajar macam tu. Sebab apa? Sebab dia boleh bina dia punya personality dia besar dalam benda tu, dia sonok benda tu. Akhirnya dia akan terbawa personality sampai dia besar. Remaja pula kita bawa sampai dia tua. Bila tua, kita pula menangis. Waktu dia kecil kita sonok, kita gelak. Sonok dan anak aku ni rambut macam dengan pelakon, rambut macam dengan penyanyi, rambut macam dengan nyanyi rock sebagainya, rambut cocok sebagainya. Kita sonok, kita gelak. Kecil. Bila tua, kita menangis. Bila tua, kita dinangiskan oleh anak kita. Jadi macam anakku Sazali. Macam filem geram ni. Bila ayah dia kata, dia kata ini semuanya adalah kerana bapa. Bapa lah yang tidak bapa memberikan segala-galanya pada Sazali. Akhirnya Sazali jadi macam ni.
Tiramli buat filem 60-an dulu, tunjuk Alhamdulillah mu'arah. Tunjuk kepada kita. Betul dia kata. Sebab apa? Sebab bila kita silap, dia akan jadi macam tu. Yang kata anak soleh, anak yang doa pada ibu bapa kita. Anak yang doa kepada siapa? Anak yang doa kepada ibu bapa yang sentiasa. Anak yang doa. Sebab anak kita kena wajibkan. Saya tuan-tuan, contoh adalah kan, saya doa pada mak saya. Ni ceritalah kan. Mak saya orang miskin. Mak saya miskin, ayah saya pun orang miskin, buat benar orang sewa. Benar orang, bukan kata hak sendiri sikit saya. Miskin sungguh, motor letak. Sarah saya mengaji sekolah agama. Adik-adik saya mengaji semua agama. Bayarkan nak beli kitab banyak dan sebagainya. Banyak duit kena belajar. Kan? Tapi mak saya kata apa? Saya ingat dari kecil dia kata, tolonglah menyanyi mana. Dia kata, boleh doa kat mak, boleh pergi Mekah, buat mak pergi Mekah pun tak apa dah. Dia dah ulang tu, dia ulang. Saya ingat beratus kali dia ulang. Dia ulang. Lah mak saya dah lagi, mak 74. Mak belum. Kan? 74. Dan saya doa, bila saya tingkatan dua saya doa, ya Allah, bagilah aku boleh buat mak aku daya aku pergi Mekah. Saya doa tak betul-betul. Ni masalah dengan satu ni, dan satu dan dua. Dia sahabat dia 4, dia 5. Saya 1, 2, 3, 4, 5. Saya tak pernah putih, masuk universiti. Saya tak pernah putih doa tu. Saya wajibkan baca doa. Dan yang kedua doa, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Saya wajibkan. Saya kata kalau terkejut gempak tak ada lepas bayar pun aku mesti baca doa ni. Kau kenapa? Atas kata mesti doa ni. Kita wajib. Saya baca doa ni. Allah makbul tuan-tuan. Allah makbul. Allah makbul kita doa walaupun kita ni keluarga miskin sekali. Akhirnya Allah SWT hantar pergi Mekah. Ibu-ibu dia alhamdulillah tahun 2008 boleh bawa dia pergi Mekah. Dia pergi Mekah kadang-kadang ayah saya dia sakit semua dah. Orang tak percaya dia pergi sebab nak jalan 2 meter penat. Mak saya cegah alhamdulillah. Saya bawa dia membuat berjanji. Saya bawa dia macam dia buat saya masa kecil dulu ni. Bila saya ingat, saya banyak tu saya bangun kata. Bila saya kecil, dia bawa saya nyerek tangan, hukum saya. Bila dia dalam macam orang cerita ni, dia kata apa? Dia kata saya ni, dia kata apa ni? Nak batal wudu ni. Batal wudu dalam hal haram. Dia bukan boleh bukan datang tapi tu dia jalan jauh nak kena ambil wudu. Punya jauh, kan? Nak jalan punya jauh, nak buat macam mana? Saya tak dukung sambil ayah aku ni. Dukung tak apa, saya dukung, tanggung tak apa, kita biar dia buka besar. Dia kurus saja. Sebab maksiat. Bila jalan 2 meter, 3 meter, dia akan penat. Saya kata biar pergilah. Saya beli infak, siap dia bawa dia api semua, alhamdulillah sampai habis. Sampai habis haji, alhamdulillah boleh selesai Pak. Saya tolak waktu haji pun dia tak boleh nak tawaf. Dia tak boleh nak tawaf sebab apa? Sebab tak nak jalan nak tawaf masa anda haji tu. Masa umrah tu boleh ni, kan? Saya tambah saya tu tolak dia sebab apa? Kalau Arab tolak dia akan pergi, kan? Dia penyebab apa nama? Bau ke sini ke sana kita tak puas hati kan? Dia kata biar hak wajib biar aku saya buat sendiri. Saya bawa dia, saya tawaf dia, saya tawaf sunat, dia tawaf wajib, bawa dia. Nampak lagi kita kalau doa insya-Allah Allah bagi. Saya doa semua ni doa ya Allah boleh bawa mak aku pergi Mekah, biar tilang jalan pun. Sahabat kausi saya ni duit aku hanya kejap. Duit ni memang aku dah set dah. Hanya kejap. Duit ni tak apa. Dia tak boleh faham. Alhamdulillah. Kenapa awak saat ni dia tengok di kelembu mata. Dia tengok dia banyak ni ya kelembu mata. Adik kan. Nampak mereka insya-Allah kalau doa boleh. Tak apalah biar nilah bawa pergi. Bawa api dan alhamdulillah habis selesai. Dan dia pun tak ada lah ayah tu meninggal. Alhamdulillah meninggal dekat dalam boleh buat haji lah. Nampak lagi tak? Bukan saya nampak kalau saya nak boleh tidak. Mungkin saya pun dosa banyak, kan? Tapi nampak kata kalau kita doa pada mak kita buat baik pada mak kita doa hari dan telefon mak kita, insya-Allah. Hak inilah tiket kita untuk kita masuk syurga. Rasulullah kata rugilah manusia yang bila mana mak dia ada, ayah dia ada, waktu dia hidup tapi dia tidak boleh masuk syurga kerana ibu dan ayah dia. Oh ni sebab apa? Sebab mak ada, ayah ada tapi tak boleh nak masuk syurga. Allah tak hantar masuk syurga sebab dia cakap kasar dengan mak dia
dia tak cium mak dia tak sayang mak dia tak perlu ayah dia dan sebagainya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, anak-anak kita pun ajak macam tu. Kena ajak dan didik. Kenapa? Karena kita nak ajak mereka supaya mereka bila nanti kita nak masuk syurga, kali-kali anak kita masuk syurga. Jangan jadi seperti Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam kesian ke anak dia, tapi anak dia tak kesian pada dia. Hingga dia doa pada Allah, ya Allah selamatlah isteri dan anakku. Hingga Allah menegur Nabi Nuh alaihissalam. Dan Nabi Nuh ditegur. Karena Nabi Nuh ditegur inilah waktu di akhirat bila mana umat Islam nak bertemu dengan Nabi Nuh turunlah bagi syafaat kepada kami semua. Kami teruk dah ni. Nabi Nuh kata, sorry, aku tak boleh bagi syafaat. Aku buat dengan salah kat dunia dulu. Aku minta ampun untuk anak isteri aku. Sedangkan mereka kufur dengan Allah SWT. Jadi aku malu dengan Allah. Tolonglah, aku percaya bolehlah. Tolong lagi men. Akhirnya bertemu dengan Rasulullah. Bertemu dengan Nabi Muhammad SAW yang boleh bagi syafaat. Nampak pada kita bahawa, nampak kita anak-anak insyaAllah kalau dididik kita biar jadi baik. Ini minta maaf bukan nak cakap saya baik tidak. Mungkin orang lain boleh bagi macam-macam lagi kepada mak. Tapi nampak kata kita doa pada Allah, Allah buka doa. Sebab tu kita baca doa ni tuan-tuan. Dalam Quran baca apa? Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika salihin. Doa ni kita baca, minta Allah bagi kita pada kita satu ruang, satu pulang untuk khidmat pada mak dan ayah kita. Kita bagi kita seperti mana dia kasih kita kasih dia. Kita harap balik dia sayang. Dia tak wah dah saya lega dia tak. Saya bila saya hidup kat dunia ni mak saya yang tak ada dia tak lega, dia tak bagi duit wah dia tak lega. Ada juga orang biasa dia tak lega. Tuan-tuan, kalaulah kita dilahirkan dalam keadaan ibu ayah kita dah meninggal ataupun kita umur kita kecil, ibu dan ayah kita meninggal dunia, maka kita hadiahkanlah terutamanya pada bulan Ramadan ni kita sedekah. Ni kita sedekah ni, sedekah yang banyak pada akhir Ramadan ni, sebelum akhir Ramadan ni sedekah ni aku niat untuk ibu dan ayahku. Bagi pada siapa? Bagi pada masjid, bagi pada surau. Dan siapa yang bagi makan pada orang yang berpuasa, mansaqa as-shaim, mansaqa as-shaiman. Dan satu hadis Nabi, mansaqa as-shaiman saqallahu haudi. Saqallahu min haudi. Rasulullah sebut, dia kata siapa yang beri makan orang yang berpuasa pada Ramadan, pada bulan Ramadan, Allah akan berikan minuman pada dia daripada podang berian telaga kota. Telaga kota tuan-tuan, telaga kota ni telaga kita cari di akhirat. Kat dunia ni kita nampak dah keluar sangat-sangat. Saat ni stesen dia bila pukul 7.30 stesen dia. Bunyi Allahu Akbar sampai stesen lah. Kan ayat 3 jenis. Tapi dah lah bukan sedilah kan. Ayat dia atau las mi bihun apa nasi daging apa ni apa semua tak sah. Bila nampak ekor tak sah. Jadi maknanya bila stesen kita ada, tapi di akhirat ni kita bertemu dengan Allah SWT, tak ada stesen. Tak ada stesen lah. Di pada masa dahaga sangat ni, dahaga sangat ni, dahaga ayah di mana ni tak tahu siapa. Dahaga sangat ni, anak tak tahu di mana, isteri tak tahu di mana, kita seorang-seorang saja. Dan keadaan dia tak pakai apa. Aisyah kata tak perlu kaya Rasulullah. Rasulullah kata itu semua orang tak fikir dah. Tak fikir dah, apa perlu tak perlu dipikir apa menjadi berlaku ni. Macam tak kita tengok orang terbakar rumah tinggal terbakar. Rumah tinggal terbakar, bakar lari keluar semua bakar, lompat semua sedap-sedap tengok studio hari ni tak pakai seluar, hari ni tak pakai baju. Hak ni pakai seluar dalam saja. Hak ni pakai spek mata belah saja. Dia cabut tadi, dia tak sedap. Sebab apa dia fikir selamat dari dia. Di akhirat ni pun macam tu. Tak ada dah nak minum air ni, air kopi, air Milo, air apa nama, Nescafe tak ada lah. Duk tunggu siapa nak air, minum air apa? Air telaga kota. Jadi kalau nak minum telaga kota macam mana? Salah satu cara dia Rasulullah bagi kaedah formula dia bagi minum orang buka puasa, bagi minum orang berpuasa. Jadi bagi minum orang yang berpuasa.
kita nak bagi ke orang, nanti hantar orang pun boleh, ataupun kita buat ayat, ikat kita di masjid, orang bagi bola lembu, kita bagi ayat. Buat ayat kata dia orang sebagainya, kata pulang buat. Itu juga adalah siapa yang kita beri minum kepada orang-orang yang berpuasa. Itu yang nak tolong kita. Itulah yang nak tolong kita nak akhirat ni. Mana ada dah. Sebab tu orang ulama ni dia tulis hak jenis apa yang boleh bantu dia. Bagi orang makan ni dapat ni, bagi ni dapat ni, dapat dia tulis. Oh, buat tak lagi. Kalau orang boleh kita buat senarai list, satu list kita, okey. Kalau buat ni dapat apa, buat ni Nabi ni, kalau buat ni dapat apa, tik ni dah buat dah. Jangan buat kurang lah, kita buat untuk kita. Bagilah dia muak fakir miskin, dia mudah tik. Bagi kat sedekah pada anak-anak yatim, tik. Aku pernah dah gosok pada anak yatim, aku cium pada anak yatim, tik. Bukan puak ada nama yatim. Jadi puak ada anak yatim, dia tahu kita akhir dia cium, dia tahu sebab apa? Sebab cucu dia. Nanti dia nama yatim. Nanti dia nama yatim, anak cucu dia tu anak yatim. Bukan macam tu, tapi anak yang kehilangan bapa. Kalau anak ibu dia tak kaya yatim, anak yang kehilangan bapa. Ada apa binatang? Binatang ni pula binatang yang kehilangan ibu. Ibu ayah bercocek, anak ayah bercocek bapa, ibu dia mati, tinggal anak ayah. Oh, ni anak yatim, tapi hari ni dia nak bagi pula zakat dia pula. Orang ayah ni dapat zakat ni sebab apa anak yatim. Dia pandai bagi pokoi beras 2-3, 3 genggam lepas lah kan. Jadi nak pada manusia yang yatim, anak yatim kita bagi pada anak yatim. Sebab akhir Ramadan ni, yang nak main tahun depan tak tahu lagi ni, nak main tak main ni, kita bersihat tak sihat ni, kita doa bagi sihat, bukan dia doa tak sihat. Tapi kita kena beringat, kita kena ingat bahawa bila-bila masa kita boleh, Allah boleh tarik kita balik, Allah boleh tarik nikmat kita, Allah boleh tarik balik nyawa kita, Allah boleh tarik balik rezeki kita. Dulu tangan sebelah okey, tangan sebelah tak ada. Dulu kaki ada 2 dah. Sekarang ni kaki ada 2 tak ada. Bapa accident ataupun kecil malik. Kan? Jadi lain jadi rugilah kan? Rugilah, jangan pula bila kaki tak ada rumah untuk dia tengok dia tahu macam mana kaki potong dulu macam mana. Kita tengok pula LCD yang ini lagi buat LCD pun macam mana tak? Kan LCD TV screen. Macam mana yang buat tak ada kaki. Tengok di dinding tu. Tak ada kaki. Tengok di dinding tu tengok tu sampai sebentar pergilah. Sebab apa? Allah bagi nikmat kepada kita cukup besar. Kaki kita, tangan kita, mata kita, telinga kita, dan semua yang Allah bagi kepada kita adalah satu amanah yang besar kepada kita. Dan semua ni kita kena gunakan untuk kita dekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita buat jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, jadi kalau pada akhir Ramadan ni kita nampak kan sedekah yang paling macam mana yang paling banyak baiknya. Kalau lah bagi saya, kalau kita jamu orang berbuka yang lapar, kita jamu orang yang lapar yang orang punya mana paling banyak pahala agak orang lapar kan? Orang lapar lah. Semua kita tanya orang kata orang lapar lah yang dapat pahala banyak. Kita dapat pahala banyak jamu orang yang lapar. Jadi kalau lah buka puasa ni, ada satu hadis Nabi yang suruh kita jamu orang yang berbuka puasa. Tapi boleh tak ada. Boleh pun boleh buat, bukan tak boleh buat. Tapi zaman dulu kalau nampak ada bubuk kacang, sedap sedap bubuk kacang. Zaman saya kecil-kecil dulu ni, dia semua bubuk kacang. Zaman lah kalau buat mulai bubuk kacang, dia buat apa? Cui, dia kata bubuk kacang, dia kata buatlah nasi mewah ke, kan? Udang mewah ke, udang goreng tepung ke. Tuan-tuan, nampak pada kita tuan-tuan, dia dah makan jenuh dah, dia dah makan macam-macam dah, dia nak tambah sedap ni, kan? Orang di Somalia boleh makan bubuk kacang, boleh makan bubuk nasi pun cukup bersyukur lah ni. 1 daripada 3 ayatnya kebenaran ada di bulan cukup dahsyat. Cukup dahsyat lah ni.
Saya kadang-kadang untuk makan, untuk terlepas tangan. Fikir Allah kesiannya. Bagaimana orang yang berada di Somalia, orang Islam kita, orang Islam yang satu agama kita, satu akidah ni kita. Satu akidah ni kita. Mereka ni menghadapi satu musibah yang cukup dahsyat. Allah kesiannya. Kita pun makan tak banyak juga, sikit juga. Tapi nampak kata nak tolong apa yang kita boleh tolong. Dalam banyak-banyak sedekah yang telah diberikan oleh Menteri Erdogan, Menteri Turki, Perdana Menteri Turki yang mula-mula sampai ke Somalia dan melawat Perdana Menteri dia. Dalam melawat dia tengok Allah Akbar, kita inilah tanda kita ni satu agama, satu akidah. Jadi kalau dia tak bantu, semua lagi nak bantu. Lapak tuan-tuan. Kita tengok orang Somalia, walaupun miskin, pakai tudung lagi. Tu nak makan tu, tak ada tutup lagi aurat. Budak perempuan dia jaga banyak orang. Kisah makan sampai 10 jenis pun kadang-kadang tutup pun tak habis lagi kan. Bukan kata lah kan, tapi mana kata tutup tak habis lagi. Tutuplah sikit. Yang tutup sikit sebab apa? Sebab dia pakai elok dah. Tiba-tiba rambut keluar ni. Tutuplah sikit. Tutup. Atau tutuplah banyak kan. Tutup banyak macam-macam. Dia pakai baju berlengan panjang. Ini masalah ni. Panjang kan pendek? Lengan dia panjang. Tangan baju pendek lah maksud dia. Tangan baju pendek. Saya pakai baju lengan panjang. Baju tu lengan dia panjang. Dia tak pakai ni. Tangan panjang. Pakai tudung dah. Pakai pendek. Sebab apa ni? Ni bukan pasal tunjuk alim ni. Dah tahu takkan kami nak tunjuk alim, nak pakai tudung, pakai baju aurat nak tutup. Sebab kita terbuka aurat rambut kita dibakar dalam neraka tak makan. Allah SWT bagi pada kita kan? Allah bagi pada kita apa? Allah bagi pada kita nikmat macam-macam. Kita kena bersyukur. Jangan bila dah kamu luruh bila botak lah kau pakai tudung. Kan itu tak siap. Kan itu tak siap. Ada lah sini kita malah kalau ada budak-budak ada singgah. Tapi ada artis yang bila dah botak lah atas kena pakai tudung. Kalau tidak malu ada kita. Tak maulah sebab itu. Sebab kita pakai bukan kerana lain, tapi kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sama-sama lah kita merenung balik, tengok balik Ramadan yang kita lalu tahun ni adakah benar-benar bermakna pada kita, atau Ramadan lalu ni banyak benda-benda yang kita tak nak buat lagi. Banyak benda yang kita tak buat. Dalam banyak-banyak benda kita tengok Quran, Imam Syafi'i Nabi 60 kali, kita tak habis waktu. Kan kita tak habis waktu. Kemudian hak tinggi gitu. Kemudian sedekah kita boleh buat dia sedekah sehari RM1 per orang. Sehari RM1 tak boleh RM1 sekupang boleh tak? Kupang boleh bagi, tapi dia tak bagi. Tak ada mana lah. Budak-budak dalam sekupang dia lempak dia tak dia ni. Budak sekupang dia dia tak tahu, dia tak faham benda sekupang. Dia tak kenal. Dia haya ni kelambang dekat sekupang ni. Macam 5 dik kan. Tak ada makna. Tapi kalau RM1, kalau kita bagi duit haya RM3, RM5, rumah kita ada semua. Kan? Kalau rumah tu RM3 tu. Rumah ni RM1 je lah. Kan? Rumah sudah kita 5 kupang. Ayat dia tu 5 kupang dia kata. Bagilah RM1 ke apa. Budak-budak pun pandai. Dia buat dia apa nama? Comparison. Apa ni? Dia compare comparison dia buat, dia compare dia akan rumah-rumah yang raya ni. Mudah-mudah pun. Tapi kita sedekah lah. Sebab kita sedekah, insyaAllah kita sedekah kita boleh menambahkan akaun kita di akhirat pula. Kan? Kadang-kadang kita nak bagi sayang. Sebab ada orang tuan-tuan sayang duit. Dia kata dia sayang duit, dia simpan. Akhirnya umur dia dalam 50 tahun. Bukan di sini bukan di sini tempat lain. Umur 50 lebih kena penyakit. Dia simpan duit RM80,000 kot. Tak ingat nak jumlah banyak. Dia kena operate RM100,000 lebih di Australia. Habis duit yang dia simpan, sekali kena hutang pula di bank, nak cover hutang dah. Tak masuk pula apa insurans dan sebagainya. Habis. Maknanya hak dia makan, hak dulu pekil lah, makan ikan sambal, makan ikan. Allah
Dia keriput sangat, kat orang tak bagi, Allah ambil balik semua sekali. Nanya kehidupan. Jadi maknanya kita kalau kedekut pun, Allah kata, kalau Allah depan kita depan Allah kata, hang nak kedekut, ada bayar. Hang nak kedekut, hang pun aku bagi. Hang sendiri hang aku bagi. Rezeki hang pun aku bagi, hang kedekut kat orang lain. Begitu. Macam itulah ada dia. Kalau hang kedekut, hang pun aku bagi, yang nak buka pada orang. Hang pun aku bagi. Ni harta hang dah. Kalau boleh kata depan tu, kalau dia ingat dia tu aku ni orang tak boleh. Tapi tuan-tuan, tak ada sinilah. Tapi insya-Allah kita bagilah. Tapi orang perempuan dalam kitab, kalau Bahrul Mazi siapa mengajar sini. Dan dalam Ustaz Farid ini tak baca kitab kan. Dalam kitab Bahrul Mazi kan, dalam kitab ada dua kitab sebut. Dalam kitab Muhimmah sebut. Itu antara salah satu sifat yang baik pada perempuan tapi jahat pada orang lelaki. Bukan jahat tak baik pada orang lelaki lah, jahat lah dia kata. Salah satunya ialah baik pada orang perempuan tapi jahat pada orang lelaki. Iaitu pertama kedekut pada orang perempuan. Kedekut ni maksud apa? Sebab dia nak jaga siapa? Nak jaga harta. Suami dia takut, suami dia tak reda. Ada pun kalau suami dia reda, tafadhal, silakan, tidak ada masalah. Dia nak sedekah, tak apa. Sebab tu kena tanya suami dulu ni, kita nak sedekah ni. Sedekah apa ni, pindah air boleh tak? Dia balik dia nak sedekah pindah air. Dia nak sedekah pindah air sepanjang dekat bibir kau ni. Hari dia suami dia balik dia. Dia kata lapang rumah ni. Sokong pun tak ada, nak duduk sama ni. Kan? Tak boleh dah satu kan. Jadi maknanya kita minta izin saja. Tapi maknanya dia elok pada perempuan tapi tak elok pada orang lelaki. Orang lelaki tak boleh lah sifat kedekut ni. Orang perempuan sebab dia kena ajak sifat kedekut. Yang kedua, macam-macam sombong. Macam dia sombong je lah. Dia kata sombong lah, tapi bukan sombong. Iaitu bila bercakap dengan tetamu yang bukan mahram, iaitu tetamu main orang lelaki. Dia kata mamak ada. Kita kata apa? Dia tak ada, tapi mana tahu, tapi dia makin balik. Kita cakap dengan senyum tak banyak, tapi tegas banyak. Sebab apa? Kita nak tutup lorong maksiat. Islam ajak kita. Saat ni kita tak masuk lah. Ramai lah dulu. Saat ni dia balik lah, kita jamu kopi, duduk sembang pula. Tak boleh. Tak boleh. Aku kata Islam kita menjadi syarak. Sebab itulah kalau kita menjadi ketentuan yang hidup bersyariat ni kan, kisah lagi cerita lah kan, Islam ni cukup hebat. Kita hidup dengan dalam syariat. Bukan kita hidup dalam keadaan yang kita pakai kita kata oleh Islam, kita tak sombong pula, tak boleh masuk dah. Tak ada, kita tak pergi main lain insyaAllah. Jangan buka pintu, buka tingkap saja. Apa dia? Masa ni main lain lah. Ini bukan ajak kata sombong tak, tapi nak inilah batas Islam letak pada kita. Soal orang lelaki lain lah kalau ada. Baik tuan-tuan yang telah berjaya Allah sekalian. Jadi maknanya sekarang ini sebagai conclusion ataupun sebagai urusan kita pada hari ini, marilah sama-sama kita melihat, meninjau kembali apa yang telah kita lakukan pada Ramadan ini. Saya jangan nak bagi hari, tapi dia kena tak pilot, tak apalah, kita baca je lah. Kita tengok, kita nak tengok Ramadan yang datang pada kali ini, adakah benar-benar kita lalui dengan baik, adakah Ramadan yang datang kali ini kita hidupkan dengan kita mendapat keampunan daripada Allah SWT. Dan kita menangisi bahawa malaikat-malaikat menangis. Malaikat-malaikat sedang menangis. Malaikat menangis kerana akan hilangnya bulan rahmat. Malaikat menangis berteriak, kita tak seronok dengar lagu DJ. Dengar lagu Salomon Hari Raya. Malaikat berteriak di Arash. Malaikat berteriak betapa Ramadan sudah akan berlalu. Orang ahli kubur juga, ya Allah, Ramadan akan berlalu. Ramadan bulan rahmat, bulan maghfirah, bulan seronok, orang ahli kubur tidak disiksa dan sebagainya. Tiba-tiba akan berlalu ya akhir Ramadan ni. Akan berlalu. Dan tinggal lagi 3 hari lagi, Allahu Akbar. Jadi maknanya semakin hari semakin meninggalkan kita. Sejam demi sejam. Kalau 3 hari 36 jam, hilanglah sejam sampai saat-saat akhir.
Waktu dikumandangkan azan, waktu dipanggil raya, orang beriman dia menangis. Layak air mata, bukan karena seronok. Bukan seronok hari raya, menangis tu, tapi sedih kerana kehilangan Ramadan. Bukan sedih kerana anak tak balik semua, tapi kerana sedihnya Ramadan yang berlalu dan tahun depan Allah belum tentu boleh sampai. Ataupun kita ada lagi, tapi kita tidak diberikan kesihatan yang sempurna dan sebagainya. Adakah kita boleh lalui dengan baik dan sebagainya. Jadi sama-samalah kita bermuhasabah dengan Ramadan yang akan lalui. Moga-moga Ramadan yang akan lalui yang 2 hari lagi ni kita habiskan dengan bagi apa yang boleh. Di antaranya kalau malam tu kita habiskan dengan malam ni kita akan puluh subuh kan. Malam ni kita akan puluh subuh lah. Malam 27. Kalau sahabat Nabi kata Ubay bin Ka'ab kata dia salah satu daripada ulama kata dia salah satu daripada tanda-tanda Lailatul Qadar, dia kata tanah dibasahi dengan air. Makna apa tuan? Ya. Dan dia kata bumbung masjid dibasahi dengan air. Dan aku melihat Rasulullah pada pagi tersebut sujud dalam keadaan tanah lekat di dahi. Maknanya hujan turun. Kalau mana hujan turun dan sebagainya mungkin salah satu. Jadi malam ni kita cakap semula. Malam ni kita puluh subuh. Malam ni malam 27. Bukan senang. Dan cari malam yang baik daripada 1000 bulan. Malam Lailatul Qadar. Tak ada malam lain yang hebat. Malam yang hebat kita kena sama-sama kita habiskan masa dengan buat apa? Nak buat apa malam ni? Baca Al-Quran. Tak ada baca Quran, zikir, mata kelabu, tak nampak Quran, zikir, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan kalau tak boleh juga zikir, kalau tak boleh juga zikir, kita buat apa? Tak boleh juga zikir, kita buat apa? Berdoa banyak-banyak, sebab berdoa malam ni, berdoa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak ada doa juga buat apa? Doa. Tidur. Ada doa semua tadi, tidur lah. Tasbih, bertakbir. Apa yang boleh lah. Jangan bertasbih, berzikir dengan hafaz sudah. Lain tak buat. Itu hafaz sampai ke jawab bunyi. Allahu Akbar. Jadi malam ni banyak. Dan selain berarti kalau sudah sembahyanglah sunat taubat yang banyak. Sunat taubat, sunat tasbih malam kita buat 4 rakaat. Malam kita buat 2 kan. Kalau siang 4 boleh kan. Salam. Jadi kalau malam 2 kan. Nak boleh buat sendiri ataupun kita buat masjid. Ada masjid yang buat secara berjemaah. Banyak sembahyang tasbih. Ada tasbih yang disebut kalau tak boleh buat setahun sekali pun kita buat cuma hidup sekali. Kalau semua hidup sekali tak boleh buat, tak payah hidup lagi. Obat dulu lah ya. Tasbih boleh buat sekali. Kalau tak tahu, saya tak tahu ni buat jenama tak puas, ajak orang yang tahu kita pergi mengaji, kita pergi buat sekali. Rupanya sekali. Rupanya sekali. Jadi maknanya kita memperbanyakkan amal ibadah pada malam-malam akhir di malam syukur mana. Saya doakan saya dan tuan-tuan semua malam kita dapat kekuatan dari Allah yang luar biasa. Ya Allah beri kepada kita untuk kita menambahkan ketakwaan kita kepada Allah dan sebagai satu kita kata apa? Sebagai satu usaha kita untuk kita mendekatkan diri kita, mentaqarrub kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pula disebutkan dengan benda-benda yang lainlah. Sebab malam akhir ini malam yang cukup penting, malam climate, malam utama, malam puncak, peak of the night, puncak malam tu kita bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala itu saja yang dapat saya kongsi dengan tuan sekalian. Mungkin pasti ada penambahan, ada beberapa kuliah yang akan datang sebagainya. Kuliah yang datang tapi tak dalam Ramadan lah, ada perkenaan dan lain-lain. Mungkin Ustaz Zaki boleh tambah berkaitan dengan apa saja. Saya tengok Ustaz Zaki cerita nak indah ni hidup syariat dia. Kita ni bagi ni kita ni berkaitan dengan kehidupan kita semua atau syariat yang berlaku.
Semua hidup kita mesti berlandaskan kepada Allah. Jadi itu yang saja yang dapat saya bersama dengan tuan-tuan sekalian. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang silap, yang kurang sebagainya saya minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan saya minta maaf banyak-banyak. Seandainya ada kalimah-kalimah yang menguris hati kaum ibu, kaum ayah, muslimin, muslimat, hadirin semua yang hadir ke majlis ilmu kuliah mingguan anjuran paksi Bandar Baru, anjuran paksi Bandar Baru ini. Jadi moga-moga kita sentiasa diberi kuasa Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita buat ibadah dan kita menambah ilmu. Insya-Allah moga-moga kita sentiasa berada di bawah naungan Allah Subhanahu Wa Taala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نور الأرض من شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من المتقين. اللهم اجعلنا من الصالحين. اللهم اجعلنا من الناجحين في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صل الإسلام والمسلمين والمجاهدين في كل مكان في كل زمان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jazakallah khairan katsiran diucapkan kepada Nabi Muhammad. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebenarnya pada pagi ini ada lagi dua slot. Sebentar tadi saya baru dapat maklumat daripada ahli kita, sahabat kita, Makcik Izzat. Maklumat ni ada di keluarga dia meninggal. Dua suami dia meninggal, simpan di sebelah ni KTP. Jadi dia mengamankan kepada saya untuk kita menghadiri, insyaAllah. Jadi saya rasa bagi masa yang tak berapa banyak dah ni, insyaAllah kita buat tahlil setengah. Dan insyaAllah saya sebenarnya sedang menunggu setiap usaha kasih kawasan kita, itu saudara Syamsul yang dibentukkan akan datang bersama kita pada pagi ini. Jadi semasa dalam perjalanan untuk menunjukkan kepada kita tentang program semasa yang pasti telah laksanakan kemarin, program ziarah hospital Sungai Bakar dan juga program memberi sumbangan kepada fakir miskin di SIP. Kalau sempat, insyaAllah kalau sempat kita penting jalan ini. Jadi sekarang insyaAllah kita akan baca hadis kita. Kita akan baca dari Yeah.
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر